بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Mari kita ikuti pengajian kita pusingan yang kedua yang berhubungan dengan masalah sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat sediakan satu tazkirah lagi, iaitu siri yang ke-54 yang tajuknya sangkut paut dengan perkara atau peristiwa kejadian yang berlaku selepas daripada perang Badar, sebelum berlakunya perang Uhud. Di celah-celah tu ada beberapa kejadian yang berlaku antara orang-orang yang tidak setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang kafir musyrikin dan juga orang Yahudi, dan dengan Nabi dan juga para sahabatnya daripada kaum muslimin yang berada di Madinah. Sebelum itu kita masih ada dekat atas sikit lagi dalam tazkirah yang ke-53 kita baca sikit, habis sikit insya-Allah taala supaya dapat meratai apa yang kita belajar, iaitu berhubungan dengan masalah harta rampasan perang yang kita sebut pada minggu lalu, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunnya ayat Quran, ayat pertama dalam surah Al-Anfal. Kita baca dah dan kita sebut pengajaran-pengajaran dia, sebahagian daripadanya. Yang ada lagi iaitu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, katanya wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa rasulah in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kamu memperbaikikanlah keadaan perhubungan antara kamu, serta taatkan kepada Allah dan Rasulnya jika kamu tu betul-betul beriman. Ini ayat yang nak menyelesaikan masalah pertingkaian, perselisihan pendapat mengenai cara nak bagi harta rampasan perang Badar antara sesama sahabat orang-orang Islam. Kerana satu kita ayat dah katanya perang Badar ni perang pertama, kemenangan yang besar, kemenangan yang sangat cemerlang bagi kaum muslimin. Dan harta rampasan pun adalah harta rampasan perang yang pertama. Belum ada lagi hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cara nak bagi siapa ratik, nak wipi orang ratik. Lalu mereka itu ada perselisihan. Kerana masing-masing letih belaka,
Perang ni bukan tak letih, penatnya, susahnya, ada setengah sakitnya, ada setengah syahidnya. Nah, syahidnya, mati syahid. Jadi dengan itu mereka adalah persisihan pendapat, dan ada mereka masih lagi tak faham, tak tahu dan tak reti dalam masalah harta rampasan. Lalu mereka yas'alunaka 'anil anfal. Mereka itu iaitu orang Islam lah, sahabat-sahabat tu lah. Nah, tanya engkau ya Muhammad tentang harta rampasan. Al-anfal tu jamak itu ayat dah, jamak wal nafal. Nafalun anfalun. Jadi di sini ya, kita dapat tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia beri cara nak sesat, ajaran untuk nak sesat masalah pembahagian harta rampasan dan masalah pertingkaian. Bukan sedaklah dua perkara. Nah, dalam ayat ni Hafsah saya dua perkara Tuhan ajar hamba-hambanya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya hukum anfal. Hukum anfal iaitu qulil anfalu lillahi war rasul. Kata ulemu, jawablah ulemu hai Muhammad bahawasanya harta rampasan itu adalah ditentukan bagi Allah dan Rasul. Rasulnya makna Allah yang pandai-pandailah, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan untuk siapa orang nak boleh harta ni, siapa yang berhak, maka Allah. Dan Allah serah pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur dan membagi, dia nak pegang, dia nak bagi, nak bagi siapa orang. Itu satu hukum. Nah, yang keduanya cara nak menyelesaikan permasalahan, perselisihan. Nah, jadi walaupun ayat ni turun tentang masalah perselisihan dalam masalah harta rampasan peribadatan, tapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kaedah usul fiqh ni kata al-ibrah, pengajaran itu dikira umum bi umumil lafzi, umum lafaz, bukan dengan khusus sebab. Sebab khusus iaitu sebab untuk peribadatan, rampasan peribadatan. Tapi ayat ini juga memberi hukum umum. Siapa dia ada perselisihan, siapa dia duk balah, siapa dia duk kelahi, maka ambillah ayat pertama daripada surah Anfal ini untuk menjadi panduan dan pedoman untuk kembali kepada perpaduan dan persatuan umat Islam, iaitu fattaqullah, naklah takut pada Allah. Wa aslihu zata bainikum, baikilah. Kena baiki, tak boleh delok lama-lama ya teruk, kau luka, akhirnya panggil membawa pada permusuhan, pergaduhan, dan sampai peperangan dan sampai pembunuhan, kerana tidak ada orang yang mengislah. Sebab tu kita tengok di zaman sekarang lah ni, umat Islam tu duk jadi pecah. Nyatalah kita nak nafi tak boleh, nak partisip maidai kuang tak yak rawang pacacat muslim. Raw dari du raihin ru kita tahu. Kata antara negeri-negeri Islam, negeri-negeri Arab sendiri pun pecah. 2-3 hari baru ni negeri Imarat dengan negeri Bahrain dia pergi buat persetujuan pakat dengan Israel, janji panggil. Dia panggil bahasa Arab tatbi'. Tatbi' ni makna kembali biar dihubungi seperti biasa. Kalau dulu tak ada, tak ada. Duta tak ada, duta Bahrain tak ada di Israel, duta Israel tak ada di Bahrain, tak ada di Imarat. Maka bila dia buat tatbi' ni, maka dia gililah Israel hatta duta dia macam duduk di Imarat dan duduk di Bahrain. Bahrain dan Imarat hatta duta dia duduk Israel.
Mula dengan dua negeri ni. Dulu senyap-senyap susut-susut lah. Tu duduk dalam kain selimut, duduk bawah meja. Lah ni naik atas meja, nampak cakun lah. Sebab tu berita tersebar seluruh dunia. Tu. Lepas tu negeri lain tak lagi. Negeri lain banyak, Kuwait tak lagi. Tapi mengikut orang buat tanggapan dari segi politik ni, dia kata tak lama pasasa nak berdamai dengan Israel. Sebenarnya Israel bukan jadi musuh dengan Imarat dan Bahrain. Kita tengok lah ni nya iaitu Palestin dengan Israel. Sejak pada 53 tahun dulu lagi, belum dah tu lagi berlakunya panggil sirak pertarungan atau perlawanan antara Israel dengan Palestin. Sebenarnya dua tu yang kena buat kiranya. Tapi dia buat kira hak lain dulu. Maka banyak di antara orang yang menentang dalam masalah ni, isu ni iaitu isu orang dua negara Arab membuat perhubungan baik dengan Yahudi Israel. Hak lain tak dapat, jadi membawa pada perpecahan umat Islam. Sebab asasnya kita ada tengok sebab asalnya, sebab umat Islam ni dia luput hak besar, hak penting untuk nak menyatu dan memperpadukan umat Islam, iaitu tidak ada khilafah. Tidak ada khilafah. Khilafah maknanya pengurus yang tertinggi bagi umat Islam. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri. Tapi Nabi tidak dipanggil khalifah. Sebab apa? Ya Nabi dan Rasul dah. Khalifah ni mana pengganti. Kalau Abu Bakar mana yang mengganti Nabi sebagai pemimpin untuk menguruskan urusan umat Islam di segi keduniaan dan segi keagamaan. Dua-dua selalu dah. Bukan saja dari segi agama, hasmaya, harga apa, bagi saka, bagi apa dah. Hak keduniaan pun dia kena urus juga, kena beri hancarkan juga. Tengok segi ekonomi lagu mana, rakyatnya lagu mana. Segi menegakkan keadilan, bila berlakunya sesuatu pertingkaian, maka itu adalah kewajipan khalifah. Maka sekarang khalifah tidak ada. Menyebabkan negara Islam masing-masing membawa cara hidup, cara mereka, cara hubungi mereka masing-masing. Orang ni nak buat apa buat ikut dia. Kadang-kadang bala sama sendiri, kelahi sama sendiri. Siapa nak perang, dan bukan nak saja dak perang dah. Macam di Libya, perang lawan sama sendiri, bagi perang ahli, perang sesama sendiri dalam negeri, membawa pada pecah belah, merusak ekonomi dan juga menyusahkan rakyat-rakyat hidup dalam keadaan tidak aman dan tidak selamat, dan hidup dalam keadaan ekonomi yang meruntuh, ekonomi yang lemah, menyebabkan rakyat ramai yang miskin, yang susah. Begitu juga di negeri Yaman dan sebagainya. Itu keadaan hakikat kenyataan yang sebenar yang berlaku di dunia Islam sekarang ni, sebahagian daripadanya. Maka ayat ni mengajarkan kita, iaitu fattaqullah. Orang nak musuh, orang nak lawan, orang nak bersisih, orang nak balah, ambil Allah dulu wa asah. Kata kita ada Allah. Allah dak tengok kita. Allah dak fatih kita. Allah dak kira kita. Allah dak mengatur kita. Allah nak buat pahala, Allah nak buat dosa, Allah ada syurga, Allah ada neraka. Kena ingat itu dulu. Fattaqullah, asah. Tu. Tak ada ni, tak jadi islah. Kalau islah sementara, islah tak berjaya, islah yang tidak kena. Kerana hak kenanya kena fattaqullah. Takwa pada Allah dulu. Hak ni hak payah sekali. Pelajari hak payah sekali dalam nak mengislahkan antara umat, iaitu taqullah, asah, lupu asah. Mari mula-mula kosong hati duk dendam. Memangnya dendam. Orang balah ni ada dendam.
hati dia gelegak panggil. Gelegak. Tu buapi panggil, buapi tu. Pada buapi tak boleh ni. Dia buapi dia nak bakar panggil. Nah, sebab tu ittaqullah ni boleh nak pergi padai hati. Padai api, padai denda, padai apa. Kena mula situ dulu. Lepas tu baru wa aslihu zata bainikum. Perbaikikanlah. Yang payah sekali siapa nak baiki? Tu. Siapa nak baiki? Kalau antara negara dengan negara siapa nak baiki? Tu payah sekali. Kalau balas sama seorang tak apalah. Boleh ada Tok Imeh baiki, Tok Nebel pergi baiki, Tok Meneh pergi baiki. Tak apalah. Tu. Kalau balas pasal besar-besar antara satu negara kepada satu negara ni agak kata susah. Orang tengah kena orang adil. Tu. Faslihu bainahuma bil adli. Hendaklah baiki antara dua tu dengan adil. Kalau tak adil maka bukan orang tengah. Maka bila bukan orang tengah tidak boleh nak islah. Bila islah akan membawa pada kegagalan dan tidak berjayanya islah. Lepas tu baru ati Allah wa Rasul. Setelah islah dah taat pula pada Allah. Islah saja tak ada taat pada Allah Rasul saja juga. Ini pengajaran besar. Sebab tu dari sini saya katakan kalaulah ahli Badar yang menyertai dalam peperangan Badar yang mempunyai kedudukan tinggi dimuliai oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perlu kepada bimbingan Allah dan pengajarannya untuk membaiki keadaan perselisihan mereka. Kalau ahli Badar, kita kena kenal ahli Badar, kedudukan dia, tamneng dia, setanapap ahli Badar ni sungsung tinggi mulia. Nabi muliakan ahli Badar. Sehingga kalau ahli Badar buat salah dalam pandangan Nabi sendiri dan sahabat-sahabat, tapi Nabi yang maaf lagi. Kerana jasa dia, jasa hak mula-mula sekali tu panggil masya-Allah. Islam wak kira mula-mula sekali. Hari mai semai Jumaat. Nabi royak. Orang duk baris pertama. Orang mulia, orang dapat ganjaran. Orang sabar sepatu juga. Sabar mula-mula tu, jangan sabar lama baru nak sabar tak boleh. Kita riwayat semua cerita orang perempuan tu. Orang perempuan yang anak dia mati, yang pergi kubur tu lah. Dia tiak, derah tiak, menangis kerana luputnya mati anaknya. Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dia perkara tak molek, Nabi pun dia ajarlah umat dia, rakyat dia. Dia kata ittaqillah wasbiri. Dua tu Nabi kata. Ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah. Tengok takwa juga ni. Ittaqillah wasbiri, naklah kamu takut pada Allah. Dan sabarlah kamu hei perempuan. Perempuan tu paling tengok marah dia. Tu. Biasanya nak suka ramai, nak suka perempuan. Sebab apa dia kata? Demo tak apalah, bukan anak demo. Tu. Goliknya jangan buat alasan tu. Demo tak apa, bukan anak demo. Anak demo tak nak mati. Kahwin anak mati ni. Dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak ada apa. Demo nak kata anak katalah klik gitu. Klik gitu betul lah. Barangkali Nabi gitu ada lagi orang bersama Nabi tu, dia pun tanyalah, perempuan tu tanya. Bakal wasa silap salah gaduh kerana dia. Dia tanya siapa dia tadi? Yang dia mau tegur saya, kata suruh sabar, suruh takut pada Allah. Orang tu jawab tu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu. Lalu dia pergi gaduh-gaduh, pergi rumah Nabi. Pergi cari Nabi. Wasa sesal, wasa salah. Molek dah. Bila dia silap gapo-gapo ya nak pergi nak menjelaskanlah pada Nabi. Dia kata Nabi kau tadi tegur saya kata ya, saya tegur ya. Nabi kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar tu ketika ditimpa, dikena mula-mula sekali, awal-awal sekali. Sabar lalu dah.
Baru kena pak sabar lalu dah. Jangan nanti taruh lama baru nak sabar. Nah, kita sabar dulu. Itu hakikat sabar. Nah, hakikat sabar iaitu sabar hak sunnah, sabar yang mula-mula sekali. Tu. Begitu juga harta rapas saya perai badan ni, dia hak mula-mula. Ahli badan ni ahli yang perai mula-mula, hak berlawan cara berdepak dengan orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kehormatan penilaian yang tinggi kepada mereka itu. Sehingga di mana yang kita tahu bahawa ketika Nabi nak buka Mekah, Fathul Makkah, Nabi duduk Madinah, lepas tu nak pergi buka Mekah di negeri Islam. Taswir Darsyif. Nah, taswir ada berhala-berhala yang disembah di sekeliling Kaabah dan di lain-lain lagi di kawasan Mekah. Lalu seorang sahabat Hatib, dia tahu kata Nabi nak pergi, dia boleh rahsia tu, dia buat surat hatta kepada waris dia di Mekah. Waris dia kafir, tak nak masuk Islam lagi. Tu. Kerana hubungi kaum kerabat ni masih ada lagi. Atas surat pada seorang perempuan pergi Mekah. Lalu diketahui. Diketahui katanya Hatib ni dia atas khabar kepada berita kepada orang-orang kafir di Mekah bahawa Nabi ni nak pergi ke Mekah, nak pergi buka Mekah atau nak pergi lah, nak lawan pok-pok orang musyrikin di Mekah. Tu. Lalu Nabi hantar sahabat dia pergi sekat perempuan tu, boleh duduk di tak kepala dia, di nyanggu dia. Tengok ada surat. Jadi surat tu dipahal kata untuk beritahu Rusia bahawa Nabi nak pergi serang Mekah. Tu. Lalu sahabat-sahabat lain naik wasat marahlah. Tu. Seolah katanya Hatib ni sebagai orang munafik. Orang munafik. Duduk dengan orang Islam atik, duduk dengan kafir atik. Tu. Muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu panggil salah satu sifat orang munafik, iaitu Tuhan dedahkan dalam surah An-Nisa. Muzabzabi memang tak ada tu, tak bagi. Kekok ni tidak kepada orang Islam dan tidak kepada orang kafir. Kadang-kadang gira orang Islam, kadang-kadang gira kafir, tak tahu mana satu. Tu bahaya sifat muzabzab ni. Jadi bila begitu ada setengah sahabat ni nak pacung tekak lah yang munafik ni. Tu sangat marah lah. Lalu Nabi kata jangan Nabi lari. Sebab apa? Sebab dia min ahli badar. Dia tu pada ahli badar. Orang kata ahli badar ni bila dia masuk perang badar ni, satu kedudukan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau dia silap salah, dia pun tak ada apa, bukan hati dia niat jahat dah. Dia nak beritahu katanya jaga-jaga diri itulah. Kalau boleh masuk Islam, masuk Islam. Itu di antara kelebihan ahli badar. Kalaulah ahli badar tu perlu kepada turunnya wahyu supaya fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Maka kita di zaman sekarang ni yang ada kelahi, ada balah, ada selisih, lebih perlu lagi lah, lebih berhajat lagi lah. Sebab kita bukan ahli badar, kita tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan perang ke atau ibadat ke atau apa saja. Itu adalah orang yang mempunyai kelebihan yang banyak. Tapi kita ni orang dek zaman lah ni, kalau dek ada macam dek rebuk ni, dek balah tu balah ni, maka lebih perlu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dari segi ittaqullah. Lepas tu wa aslihu zata bainikum wa atiullah wa rasulah. Itu sebab itulah kita tengok ayat lain pula katanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Banyak ayat bagi dengan islah. Islah ni penting. Asah dalam nak memperdamaikan
di kalangan umat Islam. Kerana Islam ia tidak suka kepada perpecahan. Orang pecah tu Allah Subhanahu Wa Taala banding serupa dengan orang Yahudi dulu, ahli kitab dulu. Wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Azabun azim. Bukan mudah. Jangan kamu berkelakuan semacam orang-orang yang telah berbalah pecah. Setelah mana datang kepada mereka itu oleh al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, kebenaran-kebenaran yang jelas, maka mereka itu disediakan untuk mereka iaitu azabun azim. Azim besar. Azab seksa yang sangat besar. Sebab tu hai umat Islam, mari kita jangan duk balah, jangan duk kelahi apa yang tidak beri bahaya kepada kita, maka kita pakat-pakat jadi pegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sepatut juga. Ni ajaran Allah, ajaran Nabi pula. Gapo ajaran Nabi? Nabi kata wa man ya'ish min ba'di man ya'ish minkum min ba'di sayarawna ikhtilafan katsira atau ikhtilafan syadida. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu Nabi ya ajar lagu tu. Siapa-siapa yang dia tu hidup selepas aku ni. Kita ni hidup lepas Nabi ni. Maka dia akan nampak, tengok, lihat. Saksi katanya akan berlaku perselisihan yang banyak. Satu riwayatnya syadidan, bersangat ter. Memang berlaku itu sangat sampai perang mati Allah. Orang nak bila banyak. Orang nak bila orang sakit. Orang nak bila rumah-rumah diutuhkan dengan sebab peperangan dan pembunuhan antara sesama sendiri. Ikhtilafan syadidan. Lepas tu nak buat lagu mana nak selesainya? Kalau nak selesai dengan ajaran Allah tadi, fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa atiullah wa rasulah. Hak ni pula fa alaikum bisunnati. Hendaklah kamu pegang dengan sunnahku. Pegang dengan sunnahku. Pegang amal ngaji amal sungguh menghayati sunnah-sunnah dia. Lepas tu wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang juga dengan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan tu, Nabi tambah pula. Nabi kata wa'addu 'alaiha bin nawajis. Dalam kamu gigit dengan gerah-gerah kamu tu. Mana wi kuat sungguh pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau kita tinggal takwa pada Allah, tinggal islah, tinggal pegang sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh, maka perpecahan, perselisihan dia tidak akan diselesaikan. Itu hal lebih kurang dalam siri yang ke-53. Satu lagi, harta rampasan ni bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum dia dihalalkan. Kalau masa dulu haram tak boleh. Haram makan, haram ambil harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang naik ke tengah, naik Baitul Mal. Hak Nabi dah, Nabi dia bagi. Bagi apa? Khumusu, bagi 5. Satu daripada 5 tu untuk Allah dan Rasul. Maka Nabi bagi-bagi sendirilah siapa dia. Bagi pada orang yatim, miskin, ibn sabil. Lepas tu hak 4 lagi tu bagi pada orang-orang masuk perang. Itu cara bagi lebih kurangnya yang diajar oleh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebut katanya harta rampasan perang ni dia halal bagi umat Islam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim.
Nabi katanya sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara diberi pada aku yang tidak diberi kepada seseorang nabi pun sebelum aku. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Musa, baik Nabi siapa saja pun daripada nabi-nabi tidak diberi 5 perkara ni. Tapi Allah Taala dia beri pada nabi. Bila beri pada nabi maknanya beri pada umat dia. Bukan beri nabi seorang, beri nabi pada umat dia. Ada juga hak seorang, ada juga seperti hak mula-mula ni Nabi kata satunya iaitu aku diberi pertolongan dari Allah dengan digeruni oleh musuh dari jarak perjalanan masa sebulan. Mana bila musuh tahu kata Nabi nak mari perang tu, dia rasa takut dah hati dia, getar dah hati dia, belah-belah. Lama masa tu sebulan perjalanan tu rasa takut jarak dia. Itu satu mukjizat yang diberi pada Nabi. Yang mana musuh gerung. Itu khusus pada Nabi lah. Kalau Nabi tak ada gerung lagi, Islam. Atau gerung juga tapi gerung tak sama dengan gerung musuh-musuh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, hal ini untuk dia dan untuk umat dia, iaitu dijadikan untukku bumi, tanah sebagai tempat sujud. Kita pergi mana-mana misalnya di patah, semaya di tepi patah boleh suci, tak ada apa. Kalau tak ada najis lah, tapi bumi itu dibolehkan kita nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pergi dalam hutan ke, dalam kebun kita ke, kita boleh nak semaya di situ. Tak ada mesti atau kena keluar main masjid hingga habis waktu mana semaya di masjid, semaya di rumah. Tak. Boleh kita nak sujud, nak semaya situ selalu dah. Ini khususiyah panggil ciri panggil laksana din sinti Allah Subhanahu Wa Taala haikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut dan juga suci tanahnya. Boleh dibuat tayamum. Ambil temu mana tanah? Kita tengok nampak tak ada gapo najis, boleh ambil buat tayamum. Bila kita tak ada air atau ada air kita nak pakai tak boleh kerana sakitnya atau kerana nak guna untuk keperluan yang mesti nak buat minum atau nak buat masak ke atau nak minum pada menata-menata yang kalau tak minum air dia akan mati, rusak dan sebagainya, maka kita boleh tayamum dengan tanah bumi yang suci yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dengan itu maka siapa-siapa dari kalangan umatku yang mendapati masuk waktu solat, maka hendaklah ia bersolat. Dan dihalalkan untukku harta-harta rampasan perang. Halal. Yang tidak dihalalkan bagi seseorang nabi sebelumku. Dan diberi syafaat kepada aku. Allah Taala nabi itu boleh tolong umat dia, syafaat. Kita kena kecek syafaat. Tolong lagu mana siapa dia orang boleh tolong nanti masuk dalam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia pembicaraan dia panjang juga. Ada riwayat dia juga. Lepas tu pula hak akhir sekali iaitu aku dibangkit. Dibangkit nabi-nabi dulu dibangkit khusus kepada kaumnya. Ada tak ramai lah 20 orang, 30 orang, 100 orang, 1000 orang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu habislah tazkirah kita 53. Maka kita masuk sikit, bukan dalam tazkirah dah, yang saya belum masuk dalam tazkirah. Selepas pada perang Badar tu berlaku satu peperangan. Ini tak ada tazkirah lagi tazkirah insya-Allah taala kita baca minggu depan. Jadi salah satu daripada kejadian selepas daripada perang Badar sekitar 7 hari je, baru aja. Jadi denda daripada kekalahan perang Badar oleh orang-orang musyrikun ni ada dalam hati dia. Kerana perang Allah, pemimpin-pemimpin mereka pun terbunuh
Hak besar-besar, hak debel-debel macam Abu Jahal. Siapa lagi? Daripada kalangan-kalangan pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat mari menyertai dalam peribadat. Maka lalu Nabi tahu, katanya satu kabilah daripada Bani Salim. Tu je besar, Bani ni besar. Satu kabilah lah. Kabilah ni ada kesan dalam bagi pemerintahan negeri. Setengah negeri tu bila dia nak buat gapo-gapo, dia kena syarat masyurah dengan kabilah-kabilah itu dulu. Kerana dia beri kesan pengaruh yang besar dalam pemerintahan negeri. Lalu kabilah ni daripada Ghatafan, daripada kabilah-kabilah Ghatafan ni, dia hipung dia. Hipung tentera-tentera dia untuk nak serang Madinah. Nak serang Madinah, nak ambil kelik lah di atas kekalahan dia tu. Lalu bila Nabi tahu, Nabi cedera 200 pekuda. Kendera lah, naik kendera, naik unta, naik gapo, nak pergi sekat pok dia tu. Pak Nabi pergi siapa di satu tempat nama Al-Qudr. Nama Qudur. Siapa rumah-rumah mereka selalu dah Qudur. Pok dia lari, takut, lari dia tinggalnya sebanyak 500 ekor unta. Banyak dah 500 ekor unta ni bukan sikit, banyak. Unta ni dia naik untuk nak pergi nak serang, untuk mak barai-barai dia takut kena duduk lama. Nak serang bandar Madinah ni bukan mudah. Kubu kota bagi tempat pusat pemerintahan kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mudah. Kena sedia banyak barang-barang makan ni, alat dan senjata dan kenderaan-kenderaan. Kalau kita bandinglah ni kat 500 utir kereta kebal. Tu bukan sikit 500 tu. Lalu tentera Islam dapat menguasai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat merapahkan harta mereka itu dan bagi kepada setiap orang yang masuk, boleh wekota seorang. Masya-Allah. Bukan murah harta ni. Tu. Kalau itu. Lepas tu boleh seorang tentera dia nama Yasar, lalu dia bebaskan. Bebas. Tak ada jadi hamba dah, lepas dia gitu. Itu kejadian yang berlakunya selepas pada perang Badar, sebelum perang Uhud. Insya-Allah taala minggu depan ni kita akan masuk peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni pada orang Yahudi. Ni mula-mula perang lawan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni dia membatalkan perjanjian. Insya-Allah taala lagu mana akan berlakunya kita akan jelaskan dalam tazkirah kita 54 pada minggu depan insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.